Buletin Didik 19 Februari bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berbaki 10 hari menjelang peperiksaan SPM bagi tahun 2021, calon-calon pasti mempunyai jadual ulang kaji tersendiri sebagai persiapan. Bagi yang berminat atau mencari kelas tambahan, Pusat Pemerkasaan Remaja Perkasa menganjurkan seminar teknik menjawab SPM secara dalam talian selama 2 hari bermula hari ini. Ia juga program bagi mempersiapkan peserta Jinius Remaja menduduki peperiksaan itu bermula 2 Mac nanti. Seminar itu memfokuskan 5 mata pelajaran iaitu Matematik, Bahasa Melayu Kertas 1 dan 2, Sejarah dan Bahasa Inggeris. Ia kerjasama perkasa dengan guru-guru berpengalaman dalam mata pelajaran masing-masing bagi berkongsi teknik menjawab soalan dengan betul. Menurut salah seorang guru dari SMK Bandar Utama 1 yang terlibat, Sivakumar Ramachandran, seminar tersebut turut membantu calon mendekati soalan-soalan peperiksaan sekaligus mendapatkan markah penuh. Pertama, ingat setiap markah penting untuk menentukan grade anda. Setiap markah. Maka markah itu harus dikutip dari setiap soalan dan jangan biarkan mana-mana soalan kosong. Dan kembalikan markah itu kepada lembaga peperiksaan. Calon harus mengetahui teknik-teknik menjawab yang betul. Apa gunanya bila fakta sudah tersedia ada, kamu dah belajar tetapi cara menjawab itu salah. Tambahnya bagi subjek sejarah, soalan kemahiran berfikir aras tinggi KBAT perlu dititik beratkan kerana ia mempunyai markah paling tinggi secara keseluruhan. Justru sekiranya calon dapat menguasai soalan itu, berbekalkan ulang kaji serta teknik menjawab dengan betul, grade A pasti dalam tangan mereka. Bertanya tentang keberkesanan seminar SPM di saat-saat akhir, Nurul Farah Nabilah Ahmad Syaril, calon dari SMK Seri Pantai berpendapat, ia secara tidak langsung membantunya mengumpul tips untuk skor suatu subjek dengan baik. Tips yang diberikan sangat membantu saya dalam membuat pecutan terakhir sebelum menduduki SPM yang sebenar. Saya telah mempersiapkan diri saya dari segi fizikal dan mental supaya saya sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Seminar ni dapat membantu saya untuk menghadapi SPM dengan menerangkan setiap format tu, setiap subjek dengan lebih terperinci, lebih mendalam. Supaya bila kita jawab satu soalan tu, kita akan dapat markah penuh sebab kita menjawab soalan, menjawab kehendak soalan supaya tak adalah kita merepek macam soalan. Jelasnya tips yang diberikan melalui seminar itu juga mudah diingati dan lebih efektif kerana ia mengikut setiap soalan yang dikongsikan guru-guru seperti soalan-soalan yang bakal dihadapi nanti. Calon SPM boleh melayari laman web tertera untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan tarikh, masa, subjek dan pautan untuk seminar yang disediakan. Kementerian Pendidikan KPM telah mengarahkan Pejabat Pendidikan Daerah PPD untuk melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Utara 2 Johor Bahru. Ia berikutan masalah bekalan air tidak mencukupi di sekolah itu yang memberi kesan kepada warga sekolah, khususnya calon SPM. Menurut satu perkongsian di Facebook, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, masalah itu difahamkan berpunca daripada kerosakan pam air selain kebocoran pada paip. Ia menyebabkan tekanan air ke tangki sekolah berkenaan tidak kuat. Jelasnya masalah itu akan diatasi dengan kadar segera, sekaligus mengutamakan keselesaan warga sekolah. Beliau turut berkongsi luahan berhubung masalah yang dihadapi warga sekolah itu. Difahamkan ini adalah tahun kedua sekolah tersebut menghadapi masalah ketiadaan air, terutama setiap kali tibanya peperiksaan SPM. 2 kluster institusi pendidikan dikesan di Labuan membabitkan 61 kes positif COVID-19 dalam kalangan pelajar. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari berkata, kluster itu dikesan semalam di Kampung Merinding membabitkan 21 kes dan di Jalan Sungai Pagar 40 kes. 2 kluster berkenaan masing-masing dinamakan kluster Merinding 3 dan kluster Sungai Pagar. Kluster Merinding 3 dicetuskan oleh pelajar yang pulang dari Sabah beberapa hari lalu. Manakala kluster Sungai Pagar dicetuskan guru dan pelajar. Siasatan sedang dilakukan bagi menentukan sama ada jangkitan itu berpunca dari Sabah atau komuniti setempat.
Kembali di Buletin Didik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mahu semua pihak yang berkaitan supaya mendaftar dengan portal My Future Jobs. Tegasnya pelibatan aktif semua pihak termasuk Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan serta Majlis Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET akan menggalakkan pelajar serta graduan untuk mendaftar menerusi portal padanan kerja itu. Langkah ini akan membolehkan mereka peka dengan peluang-peluang kerjaya dan perkhidmatan pekerjaan lain yang ditawarkan seperti kaunseling kerjaya, program keboleh pekerjaan, karnival kerjaya dan sesi temuduga terbuka bersama majikan. Pencari kerja yang ingin mendapatkan perkhidmatan padanan pekerjaan juga kini boleh menghadirkan diri terus ke pusat-pusat My Future Jobs di seluruh negara seperti di Perkeso, Pusat Transformasi Bandar ataupun UTC dan juga Pusat Satelit My Future Jobs di kawasan luar bandar dan institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Tambahnya, portal My Future Jobs kini menempatkan lebih 465,379 pencari kerja dengan pekerjaan baru, manakala kira-kira 57,791 perantisan yang terdiri daripada golongan pelajar dan graduan telah berjaya mendapatkan pekerjaan. Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia dan Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur siang tadi. Dalam pada itu, 300,000 individu dijangka mendapat pekerjaan menerusi insentif penggajian jamin kerja tahun ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, fokus utama diberikan kepada golongan sasar melibatkan peruntukan keseluruhan RM2 bilion. Golongan penganggur yang kedua adalah golongan mudah terjejas seperti OKU, 40 tahun ke atas, banduan baru keluar daripada penjara dan juga bekas askar, orang asli dan sebagainya. Tumpuan turut diberikan kepada individu yang memasuki sektor kritikal seperti pelancongan bagi menyokong pemulihan dalam industri itu. Jelas beliau, Karnival Kerjaya Jamin Kerja yang berlangsung serentak hari ini juga merupakan salah satu usaha Perkeso di bawah Kementerian Sumber Manusia. Ia membawakan peluang pekerjaan secara langsung kepada orang ramai. Bukan sekadar cop dan susun buku, peranan seorang pustakawan lebih besar dalam melahirkan masyarakat berilmu dan cintakan buku. Menjadi orang yang sentiasa dirujuk dalam pencarian bahan untuk penyelidikan, kerjaya pustakawan seharusnya dihargai dan dipandang tinggi. Ikuti laporan segmen Kerjaya minggu ini. Ali Rashid, 40 tahun, antara individu yang menyahut cabaran sebagai seorang pustakawan sejak 20 tahun lalu. Berkhidmat di Perpustakaan Negara PNM, minat anak kedua daripada 10 beradik ini untuk menjadi seorang pustakawan bermula sejak sekolah rendah apabila dia sering didedahkan dengan buku-buku. Daripada dulu lagi, saya terdedah dengan pusat sumber sekolah dan di peringkat sekolah menengah pula, saya banyak berkecimpung dengan bidang-bidang kepustakawanan sebagai pengawas perpustakaan sehinggalah suatu ketika pada tahun 1999 saya ditawarkan melanjutkan pengajian di peringkat ijazah Sarjana Pengajian Maklumat di ITM Shah Alam. Di situlah bermulanya minat tu semakin meningkat sehinggalah saya mengenali kerjaya ini sebagai satu kerjaya yang sangat mulia dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya pada rakyat Malaysia supaya melahirkan masyarakat berilmu dan juga berbudaya membaca. Persepsi tipikal di mana seorang pustakawan sering dikaitkan dengan kerjaya yang pasif, membosankan serta tidak mesra. Fungsi dan tanggungjawab pustakawan kini sudah berubah. Seiring teknologi semasa, pustakawan kini lebih aktif, lebih ceria dan kehadapan dalam menyantuni masyarakat ke arah budaya membaca, tidak kira secara fizikal maupun dalam talian. Tugas dia bukan saja untuk menyusun buku semata-mata ataupun bertugas di kaunter, tetapi sebenarnya kita juga memberi perkhidmatan penerbit kepada penerbit-penerbit baru yang menerbitkan buku maupun penulis baru. Kita juga mengadakan program-program untuk golongan dewasa, kanak-kanak, golongan orang kurang upaya, warga emas dan sebagainya. Jadi peranan pustakawan ini bukan saja merancang dan juga melaksanakan pengurusan maklumat itu sendiri, sebenarnya lebih kepada mempromosikan perkhidmatan koleksi dan juga aktiviti PNM. Di negara luar,
Kerjaya sebagai seorang pustakawan bukan sahaja dipandang tinggi dan dihormati, malah disifatkan popular dalam konteks penyebaran ilmu. Ini kerana pustakawan adalah tempat rujukan bagi orang-orang yang membuat kajian dan merekalah yang mencari bahan-bahan rujukan serta menunjukkan cara mencari bahan menggunakan pangkalan data. Pustakawan juga sebagai biblioterapis, di mana bahan-bahan yang kita sediakan kat sini ini juga berperanan untuk membantu komuniti kita yang mungkin dalam keadaan stres, tidak ceria. Jadi kita menggunakan bahan-bahan ini untuk memberi satu semangat baru kepada mereka untuk memperbaiki kehidupan seharian jadi lebih baik melalui pembacaan. Biarpun berdepan cabaran digitalisasi, keperluan perpustakaan di setiap universiti menjadikan kerjaya itu sentiasa relevan dalam membentuk generasi muda berilmu. Saya melihat bahawa peranan perpustakaan dan juga perpustakaan itu sebenarnya sememangnya satu peranan yang sangat besar untuk memastikan bahawa maklumat dapat disampaikan dengan tepat dan berwibawa untuk menjadikan masyarakat yang berilmu, berwawasan dan mampu menjadi generasi yang bermanfaat kepada pembangunan negara pada masa depan. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Tanggungjawab seorang pustakawan juga boleh diibaratkan sebagai guru yang menunjuk ajar masyarakat untuk menjadi cerdik pandai. Majlis Convocation College Vocational Gombak kali ke-6 2021 berlangsung siang tadi dengan lebih 200 pelajar berjaya menamatkan pengajian. Lebih manis, 5 pelajar telah menerima anugerah pelajar terbaik program APTP. Menurut Pengerusi Majlis Sarana Kolej Vocational dan Sekolah Menengah Teknik Kebangsaan, Datuk Azzadan Abdul Aziz dalam ucapannya, sejak 2016, lebih 54,000 graduan KV telah mendapat pekerjaan atau membuka perusahaan sendiri sejurus menamatkan pengajian mereka. Ini bertepatan dengan matlamat transformasi pendidikan vocational yang menetapkan outcome KV KPM istilah 70% bekerja, 20% menyambung dan 10% menjadi usahawan. Walaupun kita didepani pandemik COVID-19 pada tahun 2020, kebolehpasaran graduan KV telah mencapai angka yang memberangsangkan, iaitu sebanyak 80.48%. Bagi pelajar, kejayaan yang diraih hari ini menjadi penyuntik semangat untuk terus menggandakan usaha ke arah kecemerlangan di peringkat lebih tinggi. Sekarang saya bekerja sebagai recruitment consultant di agensi pekerjaan Sehat Job. We are specialized in nursing recruitment for Malaysian nurses. My next planning is continue my study, maybe specialize in human resource. Saya sekarang sedang bekerja di sebuah agensi insurans sementara untuk sambung belajar. Rata-rata yang ditemui mengakui persekitaran pembelajaran serta silibus yang disediakan oleh Kolej Vocational menjadikan mereka graduan yang bersedia untuk terus terjun ke bidang industri. Kalau Kolej Vocational dia lebih fokus kepada amali. Maksudnya kita mengamalikan benda tu. Kalau dibandingkan dengan sekolah biasa, mereka lebih fokus kepada faktor benda fakta. Jadi kalau kat sini kita boleh amalkan, kita boleh belajar sikit benda fakta macam law dan sebagainya. Okey, apa yang kita tahu, Kolej Vocational melahirkan pelajar-pelajar graduan yang berkemahiran. Jadi saya ingin ceburi bidang kemahiran untuk menempuhi alam industri yang semakin maju sekarang. Pada tahun ini sahaja, 10,864 graduan KV seluruh negara menamatkan pengajian diploma dalam pelbagai bidang melalui Majlis Convocation yang berlangsung sepanjang minggu ini. 19 Februari 2022 juga menjadi tarikh bermakna buat 2,088 pelajar Open University Malaysia OUM apabila mereka bergelar graduan pada Majlis Convocation khas di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Meskipun gusar dengan penularan pandemik COVID-19, majlis yang tadi tetap berlangsung dengan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP yang ketat.
Ini adalah majlis convocation pertama dianjurkan OUM sejak negara dilanda pandemik COVID-19 dan berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Sebagai langkah berjaga-jaga, hanya 50% kapasiti Dewan dibenarkan hadir. Dewan juga disanitasi sebelum setiap sidang berlangsung dan kit ujian kendiri RTK dibekalkan kepada semua petugas, graduan serta tetamu sebelum majlis berlangsung. Setelah kita kaji dan kita lihat, kalau kita tunda pada saat-saat yang saat akhir adalah tidak baik juga khususnya kepada graduan yang datang daripada Sarawak, yang dah beli tiket, dah book hotel dan sebagainya. Dan walau macam mana pun kita decide untuk kita teruskan. Tetapi kita sebagaimana saya nyatakan tadi, kita terpaksa mengikuti SOP yang sangat ketat. Difahamkan 7,549 graduan hadir pada convocation kali ini. Kumpulan yang sepatutnya menamatkan pengajian pada 2020 dan 2021. Nak tahu tak macam mana selipar kita boleh mencengkam? Hari ini saya ada satu selipar dan saya akan pakai dan kita akan tengok macam mana selipar ini mencengkam di permukaan bawah. Adik-adik lihat tak tadi yang seperti akak berdiri di atas platform, akak tidak jatuh. Sebab apa ya? Okey, apa yang berlaku adalah disebabkan konsep geseran. Geseran adalah daya yang berlawan dengan gerakan yang berlaku di antara dua permukaan saling bersentuhan. So, semakin tinggi daya geseran, semakin tinggi jugalah daya cengkaman. Sebab itu, setiap bahan dia menghasilkan cengkaman yang berbeza. Agak-agaknya, selipar adik-adik, tapak dia diperbuat daripada bahan apa? Masih di Buletin Didik, kita ke sukan. Harapan skuad wanita negara untuk mara ke perlawanan akhir badminton berpasukan Asia tidak kesampaian. Dalam saingan separuh akhir menentang Korea Selatan pagi tadi, Malaysia terpaksa akur dengan kekalahan 3-0. SK Sona memulakan cabaran skuad wanita negara berdepan SIM Eugene. Bagaimanapun penguasaan penuh jelas disajikan Eugene dan Kisona terpaksa akur. Tewas straight set 16-21, 17-21 selepas bertarung selama 38 minit. Giliran gandingan Perlitan dan Valeri Siao turun beraksi. Usaha keras yang dilakukan ketika berdepan Baik Hana dan Seong Seung Yoon jelas belum mencukupi. Perlawanan yang berlangsung 36 minit itu menyaksikan mereka tewas 15-21, 14-21. Perlawanan ketiga Siti Nur Syuhaimi Azman sekali lagi menjadi harapan untuk kembali menghidupkan peluang Ken Malaysia. Tewas 11-21 pada set pembukaan. Siti jelas tidak mudah menyerah, berjaya bangkit pada set kedua mengatasi Lee Si-yeon 21-15. Aksi set penentuan, penguasaan mula disajikan Si-yeon dengan Siti akhirnya terpaksa akur tewas 13-21 sekaligus mengakhiri cabaran Malaysia. Korea Selatan mara ke perlawanan akhir untuk berdepan Indonesia bagi penentuan juara esok. Gelaran pertama Liga Hoki Malaysia MHL musim baru 2022 menjadi milik pasukan Terengganu THT. Mereka berjaya menghalang kebangkitan lewat TNB untuk memenangi perisai sumbangsih dengan keputusan 3-2. Pertemuan THT dan TNB di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil merebut Piala Sumbangsih menandakan bermulanya musim baru MHL 2022. Minit ke-7, pakar pukulan sudut penalti Faizal Sa'ari menyempurnakan tugasannya memberikan THT gol pendahuluan. Kelebihan itu digandakan 5 minit selepas suku ketiga berlangsung. Hasil penalti yang disudahkan Faizal untuk gol kedua peribadinya. TNB berada dalam keadaan sukar apabila dibolosi kali ketiga. Juga berpunca dari gerakan sudut penalti yang dijaringkan oleh Muhammad Arif Syafi'i Ishak. Sangkaan THT akan memenangi permainan dengan mudah nampaknya meleset selepas lawan mudah mendapat gol pertama dari gerakan padang Muhammad Najib Abu Hassan minit ke-45. Kedudukan kemudian berubah 2-3. Menyaksikan giliran Faiz Helmi Jali mengurangkan defisit menerusi pukulan sudut penalti. THT akhirnya membendung kebangkitan lawan sehingga tamat permainan, membolehkan keluar selaku pemenang sekaligus memiliki gelaran pertama perisai sumbangsih.
Perubahan akan disaksikan dalam ke-11 negara ketika turun pertemuan kedua kumpulan B kejuaraan bawah 23 AFF berdepan Laos Isnin ini. Bukan dari segi pencaturan taktikal, sebaliknya jurulatih Brad Maloney merancang menurunkan gandingan berbeza sebagai medan pendedahan kepada muka baharu. We want to try and give as many players as possible a chance here in international exposure. So we will definitely make changes in the next match, and that's got nothing to do with the result or anything like that. It's more about giving those players the chance to play at international level and see how they can handle it. Maloney percaya pendekatan taktikalnya masih relevan melihatkan pemain lebih menyelah di atas padang. Cuma mereka mungkin sedikit gementar sehingga membuka ruang kepada Laos menghukum dengan 2 jaringan semalam. Dalam pada itu, 3 pemain disahkan positif COVID-19 hari ini. Mereka ialah Abdul Hanafi Tokyo, Zainal Abidin Jamil dan T. Saravanan selain penolong jurulatih Kan Hung Meng. Kesemua mereka telah diasingkan serta-merta daripada aktiviti bersama pasukan dan akan menjalani ujian PCR pagi esok. Pertunjukan api sempena Festival Tanglong di Beijing, China mengakhiri Buletin Didik. Saya Khairul Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.